Cukai jualan dan perkhidmatan ataupun SST akan dinaikkan daripada kadar 6% kepada 8% bermula 1 Mac ini. Sudah pasti ada pro dan kontranya. Namun kita melihat perkara ini, walau apa pun yang berlaku, kita tidak mahu pengguna dibebankan. Bagaimana topik ini boleh merangkumi, mencakupi keseluruhan warga Malaysia khususnya. Kupasan lanjut mengenai SST 8% selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayan Malaysia Gazette yang menonton Skop MG. Seperti biasa bersama saya Haslina A.R. Kamaluddin. Seperti saya katakan tadi, SST akan dinaikkan kadarnya 8% 1 Mac ini. Dan sudah pun bersedia 3 panel kami bawakan di studio Skop MG ini. Kita nak berbicara lebih lanjut lagi bagaimana pro and cons. Apakah ini akan menjadi indikator terbaik kepada kita rakyat Malaysia, ataupun sebenarnya kita digula-gulakan kerajaan, atau sebenarnya kalau tak sekarang, bila lagi cukai ini perlu dinaikkan. Sudah bersedia saya perkenalkan kepada anda 3 panel yang saya kira inilah watak-watak penting untuk kita bicarakan isu ini. Saya perkenalkan di sebelah saya ini Datuk Muhammad Khalid Harun, merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, yang akan kita bicarakan mengenai isu pelancongan. SST dengan pelancongan tak dapat dipisahkan. Di sebelah beliau Datuk Lawrence Lau, merupakan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi dan PKS MCA. Dan di hujung sana, tak sah kalau kita tak bawa memandangkan isu rakyat dekat dengan hati beliau, YBIR di sini YBIR Khairin Nizam Khairuddin, merupakan Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Konsumer dan Kepenggunaan PAS, juga merupakan seorang ahli Parlimen Jerantut. Assalamualaikum, selamat datang kepada kesemuanya. Waalaikumsalam. Sejahtera. Berdebar sebenarnya panel-panel saya, bila kita nak bercakap mengenai kenaikan cukai. Bila kita cakap naik cukai ni, perkara paling penting kita tahu adalah kenaikan barang. Kita tahu kenaikan ini tidak akan melibatkan beberapa sektor, antaranya makanan, minuman, perkhidmatan, tempat letak kereta dan juga sektor telekomunikasi. Tetapi bila kita bercakap mengenai perkara-perkara ini, sudah pasti di belakang-belakangnya itu akan ada kenaikan-kenaikan. Kalau kita kata pasal makanan, mungkin pembungkusan plastik dan sebagainya mengalami kenaikan. Bagaimana pekedai-pekedai, peniaga-peniaga itu nak menaikkan harga? Apakah mereka dapat SST naik kadar 50 sen tapi dikenakan cukai kepada kita ni sehingga RM2, RM3 ataupun RM5? Jadi di awal ini saya nak mintalah mukadimah daripada ketiga-tiga panel kita ini. Kita mulakan mungkin daripada MATA sendiri, Datuk. Bila pengumuman itu disebut-sebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang terlintas kenaikan 8% ini, Datuk? Pertamanya, kita dari segi sektor pelancongan. Ya. Apabila satu-satu cukai itu dinaikkan, maknanya ini adalah menaikkan harga kos. Dari segi kos itu dari di mana tiap-tiap pengusaha, sama ada hotel, transport, restoran dan sebagainya, dia akan dia yang terkena. Bila dia terkena itu, dia sudah tentunya dia kos ini akan dibagikan. Orang kata will give back to the consumers. Jadi maksudnya nak consumers yang akan menerima padah. Ya. Jadi kenapa dan mengapa cukai ini perlu, kerajaan perlu mengatakan mereka cukai. Saya tak tahulah dalam bajet 2024 begitu. Nanti yang berhormat kita ni nanti akan sebut sama ada bajet ini termasuk tak kenaikan cukai yang 8% ini. Jadi maknanya dari segi belanjawan ni, saya rasa kerajaan sudah melihat di manakah sudut manakah punca pendapatan untuk mengurus perbelanjaan. Jadi memandang satu daripadanya ialah cukai. Cukai yang cepat
yang akan dapat ialah daripada menaikkan SST 6% sekarang ni kepada 8%. Ini semua sektor terlibat. Jadi maknanya siapa pun akan kena bayar lah yang 2% ini. Jadi maknanya dari segi pelancongan ini nanti barangkali kosnya akan meningkat sama ada domestik ataupun yang nak masuk inbound. Jadi ini akan membagi satu gambaran yang mana bila kos itu dah naik kan, harga hotel naik, makan naik, semua naik. Jadi orang yang nak melancong akan berhati-hati sama ada dia akan membuat satu priority lah, sama nak melancong ke atau menggunakan duit ini untuk benda yang lain. Jadi maknanya mungkin dia melancong tetapi ada pilihan. Pilihan tu mungkin yang sederhana harga ataupun yang dekat sikit. Dulu saya selalu pergi ke tempat yang jauh, sekarang ni pergi ni. Jadi melancong tu tetap harus. Namun demikian, yang datang pula, mereka ini akan melihat bila kita nak pergi melancong ke luar negeri, kita akan tengok jugalah harga-harga yang ada. Kalau dia mengikuti package tu yang diletakkan dalam website ke apa ke. Jadi dia akan menentukan sama ada destinasi Malaysia ini murah compared to Indonesia ataupun dengan Thailand ataupun Vietnam. Kalau misalnya kita ini masih lagi murah walaupun kita naikkan 8%, tetapi masih lagi berbanding dengan mereka ini masih lagi kompetitif, mungkin tak terjejas lah. Kalau dari segi competitive advantage, kalau kita naik lah, kalau ada kemungkinan dia naik sikit, melonjak sikit daripada yang negara lain, mungkin ini akan menjejaskan. Baik. Jadi beginilah, bila kerajaan memandangkan kerajaan dia menaikkan benda ni, mungkin kerajaan juga akan memberi how to mitigate the negative effect daripada ni. Jadi biasanya dalam sektor-sektor pelancongan ni, dalam belanjawan tu saya tengok adalah insentif-insentif dibagi to balance back. Jadi maknanya saya rasa kerajaan perlu mengadakan balik insentif-insentif yang perlu diperkenalkan kepada sektor-sektor ini supaya mereka akan bergiat, akan bersemangat semula untuk meneruskan perusahaan dalam sektor pelancongan ini. Baik, itu mukadimahnya yang boleh saya rangkumkan bahawa senyuman daripada awal tadi sehingga sekarang ni menunjukkan Datuk bersetuju dengan kenaikan 2% ini menjadikan 8%. Betul eh? Tak apa, jangan jawab dulu. Tetapi kita pergi kepada Datuk Lawrence. Kalau kita melihat MCA antara watak-watak penting akhir-akhir ini yang memperjuangkan GST. Tapi persoalan saya, apabila Datuk mendengar sahaja pengumuman tersebut, apa yang boleh dikatakan? Apakah ini memberi kebaikan kepada Malaysia ataupun bagaimana? Secara mukadimahnya bagaimana? Bagi saya rasa kalau kenaikan SST dari 6% ke 8% itu dia akan memberi satu impak yang besar kepada ekonomi negara kita dan juga kepada rakyat kita. Sebab masing-masing kita tahu apabila cukai dinaikkan, katakan sebagai contoh RM1 dinaikkan, dia bukan RM1 benda itu naik. Dia mungkin akan memberi kesan lipat kali ganda kepada barang-barang yang berkaitan seterusnya. Contohnya barangan makanan itu, yes, ada sesetengah tidak dikecualikan, tetapi kos pengangkutan, logistik, ada cukai-cukai SST yang dinaikkan tu, dia ada terlibat juga dengan industri-industri yang berkenaan tu. Jadi saya rasa PKS, peniaga kecil dan sederhana di negara kita lebih kurang ada 500,000. Jadi apabila SST ini cukai dinaikkan, kuasa beli pembeli itu akan turun. Yang ada RM100 tu, sebelum ini kita mungkin boleh beli 10 barang. Sekarang mungkin boleh beli 8 atau 9. Sebagai contohnya. Jadi bila kuasa beli itu turun, perniagaan akan terjejas kepada PKS.
Jadi PKS kalau perniagaan dia terjejas, kehilangan pekerjaan untuk pekerja-pekerjanya, dia akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara seterusnya. Dan juga kita nampak selalu kita bagi MCA, kita memang cadangkan sepatutnya GST digunakan, bukan yang SST. Datuk ada menyebut tadi GST perlu dikembalikan, dan juga ada beberapa kenyataan menyatakan bahawa perlu dikembalikan dengan kadar 4%. Nanti kita kembali. Tapi secara dasarnya mukadimahnya seolah-olah tidak bersetuju dengan kenaikan 2% ini, betul? Ya, 2% tu kita naikkan pada masa yang sama. E-invoice tu dilaksanakan pada bulan akan datang tu, tahun ini. Jadi e-invoice tu sebenarnya satu komponen dalam GST. Jadi kalau sistem percukaian yang lebih baik, kita harus pertimbangkan dan guna sistem cukai yang lebih baik seperti GST. SST ini kita tahu, GST ini di seluruh dunia sudah lebih daripada 170 negara telah gunakan sistem GST. Jadi bagi saya lihat kalau SST ini dinaikkan 2%, kesan itu masih tidak dapat dijangka untuk kenaikan barang-barang di pasaran Malaysia ini. Baik. Bagaimana YB? Setuju? Saya kirakan di awal ini Datuk Lawrence tidak bersetuju. Bagaimana? Mungkin YB sendiri seorang ahli parlimen, membawa suara-suara rakyat di parlimen, kemudian dalam PAS sendiri juga parti yang memperjuangkan rakyat, konsumer dan sebagainya. Apa yang boleh dikatakan apabila pengumuman itu dilakukan? Ya, terima kasih kepada Puan dan terima kasih kepada Datuk Udua yang bersama dengan kita pada hari ini. Saya melihat begini, tindakan ini sama ada is a planted punya move ataupun plan move ataupun benda yang terdesak. Kita kena melihat data-data yang membawa ke arah itu. Kita ambil contoh bagaimana pertumbuhan KDNK negara yang berakhir Disember 2023 yang dilihat pada angka 37%. Saya teringat balik flashback macam mana PMX present dalam parlimen, we can achieve 4%, dan akan ada faktor-faktor lain akan menyebabkan naik kepada 45% masa itulah. Dan akhirnya sekarang ini atas faktanya 37%. Jadi dilihat pertumbuhan ekonomi kita tidak mencapai pada tahap yang sepatutnya seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2023. Begitu pula dengan terbaru angka yang menunjukkan betapa lemahnya kemasukan pelabur asing, yang di mana kalau dibandingkan FDI kita merudum ke tahap 47%, negatif 47%, daripada 74.5 bilion kepada di zaman pemerintahan PMX ni 39.5 bilion. Ini angka-angka yang menyebabkan kerajaan perlu mencari dana baru untuk membolehkan kita berdaya saing dan membuat perkara-perkara yang telah ditetapkan dan dirancang di dalam bajet 2024. Sebab itu, timbul pula beberapa denominator lain. Contohnya, tidak ada, contohnya kenaikan tarif elektrik. Yang kita tahu, tarif elektrik ini akan dikenakan kepada melalui sistem padu itu kepada mereka-mereka yang sepatutnya dikenakan subsidi. Saya tak setuju. Poin saya ialah kalau elektrik ni saya cadangkan semuanya disubsidi pada level penggunaan. Kalau you use sampai certain level, ini yang level biasa B40 pakai. So semua akan dapat subsidi, termasuklah dia F40 ke T10 ke. Tapi lebih daripada itu, sebab kita pakai rumah banglo, pakai Apple 10, atas daripada tu tak perlu subsidi. Itu keadilan kepada semua. Sebab T10 M40 juga adalah pembayar cukai yang baik. Dan sebab itu pada saya, langkah dalam keadaan kita akan berdepan dengan tarif elektrik yang naik, dengan kita akan berdepan dengan pengenalan cukai-cukai baru, sampai cukai dalam talian pun akan terkena sekarang ini. Dan kena ingat, kebanyakan anak muda sekarang ini yang berada dalam gig ekonomi sebagainya, mereka juga berniaga dalam talian. Jadi dahlah peluang pekerjaan kita itu dalam 600,000 orang tak ada kerja, dan bila mereka ini belajar dalam keadaan peluang pekerjaan mahir itu kurang, mereka terpaksa bekerja cara lain, iaitu dinamakan sebagai isu mismatch. Terpaksa kerja dalam talian dan sebagainya, terpaksa menjadi influencer sebagai satu contoh untuk mendapat pendapatan. Jadi
terkena pula dengan isu SST ni. Dia kena ingat ya, walaupun pada hakikatnya ia tak kena pada industri makanan dan minuman, termasuk telekomunikasi dia katakan oleh Puan tadi. Tapi kena ingat, dia merupakan satu domino effect. Saya ambil contoh, 2% ni tak kena pada logistik. Soalan, daripada pengeluar bahan raw material makanan nak pergi ke peniaga ataupun nak dimasak sebagainya. Kalau logistik tak kena SST, definitely dia akan meningkatkan harga barang di peringkat awal. So, harga barang akan tetap naik. Hakikatnya. Jadi, di sini persoalan yang timbul, bagaimana kerajaan nak compensate daripada 2% itu kepada rakyat yang amat-amat memerlukan. Saya tidak nafikan yang kerajaan kena berani membuat perubahan-perubahan tertentu. Tetapi di peringkat parlimen ni, kita minta kepada setiap polisi yang nak dibuat tu perlu dijelaskan supaya dapat diterima di peringkat parlimen dan kemudiannya dijelaskan kepada rakyat secara keseluruhannya. Kalau tidak, langkah ini akan jadi langkah ke belakang. Dia akan menyebabkan macam yang Datuk Aurora kata tadi, kuasa membeli akan semakin mengurang. Kan? Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya kitaran ekonomi tidak berlaku apabila rakyat yang mempunyai pendapatan tetapi takut nak berbelanja kerana kenaikan harga barang yang meningkat sehingga kini. Saya setuju dengan YB ya. Di mana kalau skop SST itu, cukai itu, dia harus diperluaskan. Dia bukan saja kata nak naikkan sebanyak 2% tu. Tetapi kalau kita nampak GST tu, dia lebih berkesan. Dia lebih praktikal, pragmatik. Lepas tu dia merangkumi banyak area yang kita rasa ketirisan cukai itu tidak akan berlaku. Ini satu sistem kita nampak di dunia ini 170 lebih negara sudah terpakai sistem ini. Jadi SST ini kalau kita naikkan, impact itu dia akan memberi kesan-kesan kepada semua industri yang terlibat. Ini yang saya khawatir dan bimbang pada tahun ini. Bukan saja SST naik, banyak cukai-cukai baru akan dilaksanakan. Bulan Mac, cukai barangan nilai rendah tu akan dilaksanakan. Bulan Mei, cukai barangan nilai tinggi akan dilaksanakan. Lepas tu subsidi untuk diesel, subsidi untuk RON 95 itu akan dikaji, mungkin akan ditarik balik. Jadi cukai ini dalam tahun 2024 pada masa yang sama, pada tahun yang sama, SST naik, cukai-cukai baru dilaksanakan. Impact itu, bagi saya tak boleh imaginekan kesan kenaikan barang begitu serius akan berlaku. Tapi kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar, cukai ini dikenakan kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Kan cukai-cukai nilai barang tinggi, mewah dan sebagainya itu golongan-golongan tertentu saja. Tetapi untuk rakyat B40 banyak insentif akan diberikan. Jadi kalaupun ada cukai ini SST walaupun naik berapa persen pun mereka tidak terkesan. Tapi sebelum kita pergi lagi kepada, kita lihat nanti saya nak tanya dengan Datuk mengenai bila tadi Datuk ada sebut banyak syarikat PKS itu mungkin akan tutup. Kita nak tahu impak juga pengurangan pekerja dan sebagainya. Tetapi Datuk, sekarang ni orang suka walaupun ada duit, tak ada duit, bercuti itu wajib. Dia macam healing lah kan. Tetapi kalau kita lihat, kita tengok senario sekarang ini, ramai rakyat Malaysia dia suka pergi bercuti keluar, pergi ke Thailand, Indonesia kerana kosnya lebih murah, hotelnya lebih murah. Dengan kenaikan ini, tadi Datuk pun minta juga kerajaan untuk adakan insentif kepada mungkin sektor-sektor pelancongan ini. Bagaimana kita nak pastikan sektor pelancongan ini tidak ambil kesempatan mengenakan cukai ataupun bayaran yang lebih kepada konsumer, kepada pengguna, Datuk? Saya nampak begini. Apabila bentuk cukai yang seperti ini dikenakan, dia secara automatik siapa pun yang berniaga, yang berusaha, yang penggiat, daripada sekarang pun dia dah buat congak dah. Berapa ni nak jual, berapa nak servis ni nak digunakan. Jadi maknanya dalam semua sektor dah tahu dah. Pengguna pun
pergi ke tempat ni, dia dah tahu dah berapa. Because dia tiap pengusaha akan melabelkan berapa lah harga kenaikan. Sebagai contoh lah, kalau you pergi ke satu kafe lah, dulu latte mungkin harga RM10, mungkin naik 2% ni, mungkin RM10, 20% ke macam tu ya. Jadi benda-benda tu akan di samping tu, itu minum saja. Tapi mana yang makanan lain. Ya. Lepas tu kan ada pula restoran, dia ada menggunakan service charge. Yang service charge ni pun dia tak masuk dalam ni. Jadi maknanya kesan tadi tu memanglah terkesanlah kepada pengguna. Pak kata yang berhormat tadi, mereka yang dalam sektor pelancong ini, mereka yang ada kemampuan. Jadi kadang-kadang tu bagi orang kita ni melancong ini part of abang kata tu ibadah. Dia pergi melancong, bila kata Islam dia nak pergi juga. Dia tak pernah pergi ke Mekah. Dia katakan, I have to go to the money, I must spend, I must. Jadi part of it kerana ibadah ni. Dia pergi juga. Kemudian Pak you kata tadi, banyak orang kita pergi ke luar negeri. Ialah, pertamanya dalam masa 2-3 tahun pandemik itu, orang dah duduk rumah dah berapa lama. Masa sekarang ni orang nak keluar, nak berjalan, nak tengok tempat-tempat, khususnya di luar negara. Bukan di tempat sini. Di tempat sini dia memang dah tahu dah. Kalau dia ke Terengganu, dia dah pergi sana, manalah island pulau-pulau pun dia dah pernah pergi. Jadi dia mau tengok kelainan. Jadi melancong ini ada satu pengalaman yang mana kamu mesti tengok kebesaran Allah Ta'ala itu sendiri. Ya, dia mesti tengok. Jadi maknanya kalau you have to spend, naik sikit, mana bajet itu naik sikit lah. Tapi walau macam mana pun, saya kata tadi, kalau dia tempat tu jauh, dia akan pergi ke tempat dekat. Dulu dia nak pergi ke, tahulah nak pergi this time, dia kata okay, the cost of the flight because of the SST, dia punya flight cost tu, ni tiket ni macam-macam lah, dalam tu bentuk cukai dia kan. Dia naikkan. Jadi orang pergi, okay, now with this kind of money, I sanggup pergi, instead of pergi San Francisco, I pergi ke India saja. Jadi kurang sikit lah. Dan begitu juga orang yang di luar masuk ke dalam ni, dia tengok keadaan di Malaysia ni sama ada. Dengan kenaikan ini, dia tengok harga-harga. Pertamanya, flight yang masuk sini, ada tak efek kepada flight daripada negara situ ke sini. Kemudian yang sini dah tentulah efeknya kepada hotel, accommodation dan lain-lain tu makanan. Jadi dalam melancong ni pertamanya accommodation naik, next is what? Makan. All the restaurants dia mesti ini hotel kan, beside the food, harga naik, dia punya service charge and all that. Kemudian transportasi. Jadi kalau misalnya Grab muna naik, taxi naik, rail naik, semua naik, mungkin tol, saya pun tak tahu nanti. Kalau tol pun naik, mungkin ini pun satu hal. Jadi maknanya mereka akan menimbang, adakah Malaysia ini satu tempat yang mana harus saya lawati dengan keadaan kos yang begini. Kalau saya compare package 3 hari 4 malam taruhlah di Indonesia dengan hotel yang sama dan apa yang sama, macam mana dibandingkan? Kalau di sana lebih murah, dia pergi sana. Begitu juga orang Malaysia. Maknanya sektor pelancongan sebenarnya tidak terkesan sangatlah. Kerana bijak menggunakan ataupun mengenakan charge, hidden charge lah kepada consumer. Boleh saya chip in? Ya. Bagi saya, sektor pelancongan sekarang ini boleh dikatakan masih bagus. Sebab MCO baru berlalu 3 tahun. Nak pelancong. Betul. Jadi pemikiran orang, terutama sekali banyak yang rasa 3 tahun sudah tidak melancong. Jadi masa untuk mereka melancong ke luar negara. Betul. Jadi itu bukan satu jangka masa panjang. Kalau macam Dato' kata, kos-kos yang terlibat secara langsung dengan industri pelancongan itu dinaikkan,
pengguna ini, consumer ini dia bijak, dia pintar. Dia akan membuat perbandingan. Package yang mana lebih menarik, dia akan pergi ke sana. Cuma kalau itu bagi syarikat yang berdaftar, bagaimana kan tak bersaing dengan mungkin homestay yang tidak berdaftar. Jadi sesiapa yang ada homestay ataupun Airbnb itu, saya nak bagi tahu. ya. Ini adalah satu trend baru. Kamu tak perlu mendaftar untuk berniaga. Kerana dalam apa pun, the book pun dia kata tak ada begitu. Jadi maknanya, saya boleh berniaga kalau saya bijak. Saya klik, sekarang ni tahulah Cik Puan ni nak pergi ke mana? Nak pergi umrah. Nenek kata, ya. Saya klik 3 saja. Pertama, you bagi tahu saya nak pergi umrah. Tarikh, okey, sudah tahu, balik, okey. Ya. Pertama, saya klik you punya visa. Kerana dia perlukan visa. Tak klik visa pun tak apa. You sampai sana, besok visa dah ada. Sekarang, 2 klik lagi. Airline. Maknanya, you nakkan flight. Klik, flight ada. Klik, hotel ada. 2 klik saja. Jadi, apa perlu you nakkan syarikat-syarikat yang menguruskan ini? Tak perlu lagi dah. Jadi, maknanya, jangan risau kepada orang-orang yang apa ni, kerana inilah trending. Kita mesti menerima hakikat. Yang mana, the game change. Dah bertukar. Dan saya nak tambah sikit. Ya. Ada agak berbeza di pendapat saya tu. Isu orang nak pergi bercuti di luar negara, berbadi dalam negara. Kita kena lihat pertimbangan ya. Bila kita naikkan dari 62%, maka kos-kos perhotelan akan naik macam yang Datuk cakap tadi. Termasuk logistik sebagainya. Jadi bila rakyat Malaysia ni menimbang, kalau dengan harga ringgit yang semakin jatuh, dia buat pertimbangan, sini pun mahal, baik saya pergi yang tempat luar. Kan lebih kurang sama je. Tapi kalau kita boleh bagi kos yang lebih murah di dalam negara, pastinya lebih banyak rakyat akan melancur di dalam negara sendiri selain daripada kita menerima kemasukan pelancongan asing sebab harga ringgit semakin jatuh. Itu pokoknya, Puan, Datuk sekalian, adalah pada ringgit kita yang melemah. Dan ringgit ni melemah ni, janganlah nak bebankan kepada Gabenor Bank negara. Mudah-mudah begitu, tak boleh lah. Dulu kau cakap macam-macam. Kan? Kami ni, ahli-ahli politik muda ni, kami berteraskan kepada fakta. Dan kebetulan dunia sekarang ni dunia rakam. Masa kamu jadi kepemangkang, kamu kata ringgit jatuh because of kerajaan tak reti nak memerintah. Sekarang ni ringgit jatuh dan dia kata faktor luaran. Sekarang ni masalah kita, ringgit jatuh berbanding dengan mata wang termasuk rupiah pun kita jatuh. Betul. Jadi bila berlaku pinggiran macam Datuk kata, kenapa orang akan pergi ke Indonesia? Sebab dia kata walaupun lemah duit kita, tapi kalau kita pergi dalam negara pun lebih kurang sama, dia baik saya pergi Indonesia. Isunya ialah betul dia akan pergi Indonesia, tapi pengaliran wang itu tidak berpusing pada ekonomi kita, menyebabkan industri hiliran, gerai-gerai yang akan menjunam ekonominya, menyebabkan orang dah kurang nak membeli. Jadi ini yang masuk tadi yang Datuk IR kata tadi, PKS juga akan terganggu. Betul. Sebab produk-produk dalam negara tempatan tidak mampu untuk bersaing. Jadi sebab itu pada saya, kalau kita nak stimulating ekonomi itu, perlu dilihat faktor keseluruhan. Apakah ini sektor yang boleh dikenakan. Sebab itu saya agak setuju tadi ialah kalau kita nak kenakan SST, sekarang ni baru makanan, minuman, telekomunikasi. Why not kita expand lagi? Saya teringat zaman Datuk Seri Najib, waktu kita memperkenalkan GST, waktu itu saya pun di antara yang tidak bersetuju. Tapi maklumat yang kita dapat daripada syurat kabinet mengatakan maklumat yang kita dapat lah mengatakan yang banyak yang tidak dikenakan GST kan, tidak di GST kan. Di peringkat PAS waktu itu kita ada beberapa alasan-alasan kita tidak bersetuju dengan GST. Tapi poin saya ialah dalam kita nak memperkenalkan apa jua teks cukai, kita perlu consider keseluruhan faktor ini. Jadi yang perlunya ialah rakyat perlu terbela. Dan dalam keadaan sekarang saya rasa tindakan ini agak terkebelakang kerana rakyat mindset saja dah rasa dah susah. Apatah lagi dia berdepan dengan factual yang realiti yang satu masa ini akan berlaku kenaikan 2% yang akan impact kepada domino semua industri hiburan termasuk makanan. Berbalik kepada PKS, kita melihat apakah ini akan menyebabkan penguncupan
PKS itu. Jadi kalau katakanlah kilang, terpaksa nak cut cost, reduce cost lah kata, pekerja mula hilang pekerjaan. Jadi SST ini sebenarnya impact dia negatif kepada syarikat-syarikat PKS tu. Ya, tadi kan saya ada sebut kalau SST cukai itu naik 2%, sedangkan mata wang ringgit jatuh, jadi kuasa beli pengguna itu sudah secara langsung sudah turun. Maka kalau kuasa beli pengguna turun, untuk beli barangan PKS tempatan tu dia akan terjejas. Jadi kalau PKS bisnesnya terganggu, dia kena cut cost ataupun kena cost control dan sebagainya. Salah satu ialah mungkin staff pekerja-pekerja itu dikurangkan. Jadi itu yang saya khawatir dan bimbang, kemungkinan kehilangan pekerjaan kepada pekerja-pekerja akan berlaku selepas isu kenaikan cukai ini dan juga mata wang ringgit turun. Jadi kesan-kesan ini, jadi kerajaan harus lihat juga sektor ini dan adakan mitigation plan bagaimana nak mengatasi kalau masalah ini berlaku. Jadi itu penting. Jadi SST ini dia merangkumi PKS sebanyak 500,000 syarikat PKS. Jadi skop untuk kutipan cukai itu dia sudah limit kepada skop ini saja. Kalau kita tidak memakai GST yang akan diperluaskan lagi, dari sumber-sumber kita kutip cukai itu akan diperbesarkan lagi. Jadi di mana pendapatan untuk cukai itu kesan dia tidak banyak sangat kalau kita lihat. Jadi benda ini yang kita lihat banyak cukai-cukai baru yang ada sebab itu dia dilaksanakan. Saya nak tambah sikit yang tu. Tadi kita banyak bicara tentang aspek pelancongan, yang keduanya PKS. Tetapi sedar atau tidak sedar, 2% ini juga akan dinaikkan kepada perubatan. Ya. Perubatan tradisional. Dan Puan dan Datuk sekalian, kita ni telah sedang menuju ke aging nation. Maksudnya kita menuju kepada, dalam Malaysia ni pula dengan kita tahu 3 serangkai penyakit dan sebagainya, implikasi SST ni kepada sektor ini amat besar. Jadi kerajaan seharusnya memberitahu apa tindakan, mekanisme yang boleh untuk memastikan ia tidak mengganggu rakyat yang ramai ini, sebab kita kata kita pergi kepada aging nation, supaya ia tidak akan mengganggu sektor perubatan dan perubatan tradisional, khusus kepada rakyat yang mendesak memerlukan perkara ini. Saya ni duduk di Parlimen Jerantut. Parlimen Jerantut ni, pengetahuan semua ni bukanlah parlimen yang bandar. Dia kawasan yang lebih banyak kepada kawasan rural area ataupun kawasan bandar, kampung dan semi bandar. Jadi kita memang lihat bagaimana keadaan orang kampung yang memang susah. Ada di antara mereka yang hanya bekerja berteraskan kepada industri hutan. Kan? Anak-anak muda je. Ada yang bekerja atas industri perikanan, ikan air tawar dan sebagainya. Tapi poin saya lah, bila kita pergi ziarah rumah ke rumah, tengok sakit, nak buat pelbagai fasiliti perubatan, dalam keadaan kita sedang berusaha untuk meningkatkan kebolehupayaan perubatan di bumi Jerantut. Tapi saya nampak dalam keadaan waktu sekarang ramai rakyat kita yang sakit. Jadi bayangkan dengan aging nation, dengan taraf kesihatan yang agak menurun. Jadi bagaimana efek kesan kenaikan GST 2% ni kepada sektor tersebut. Jadi ini perlu dijawab dengan tuntas oleh Menteri Kesihatan supaya dia boleh menenangkan rakyat keseluruhannya, khususnya pada sidang parlimen yang akan bermula pada 26 hari bulan nanti, insyaAllah. Tapi 2 hari lepas kita berjemput satu berita yang baik lah, di mana perubatan tradisional dikecualikan. Akhirnya Kementerian Kewangan Kerajaan ini bukan saja untuk Chinese, I think untuk Melayu dan India juga. Ini satu berita yang baik yang kita sambungkan. Baik, walau apa pun sebenarnya, suka atau tidak, rakyat Malaysia ni dia akan akur dengan pendidikan kesihatan. Walau apa pun mereka tetap kena bayar lebih ke apa ke, itu antara dua perkara penting. Tetapi persoalan penting, tadi YB ada sebut mengenai subsidi tarif elektrik, subsidi minyak dan sebagainya. Pada ketika ini kerajaan berani tak untuk menarik subsidi, kerana
wang subsidi yang dilaburkan kerajaan itu bukannya sikit-sikit, memang terlalu tinggi. Apakah kerajaan hari ini mampu untuk menarik subsidi? Keberanian tu ada? Dia bukan keberanian itu, dia memang akan buat. Jadi macam saya kata tadi, dalam keadaan sekarang apabila pendapatan lain yang berkurangan, termasuklah FDI yang berkurang teruk dengan ringgit yang semakin jatuh, kerajaan perlu mencari alternatif. Jadi saya teringat di awal saya menjadi ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, dalam ucapan saya menjunjung titah yang di-Pertuan Agong, saya bercerita tentang bersasar. Topik saya bersasar. Nama tajuk tu bersasar. Maknanya bersasar ini adalah subsidi diberikan kepada mereka yang layak, keadilan. Sebab itu saya ambil contoh tadi tentang tarif elektrik. Kita tidak boleh mengenakan subsidi based on gaji semata-mata. Kita kata okey, ini T10. T10 ni gaji kata 12,000 ke atas. Dua orang guru dah memang yang guru berpengalaman dah 12,000 ke atas gaji, dalam keadaan mereka anak ramai. Kan? Jadi apakah layak mereka tidak dikenakan subsidi sedangkan penggunaan elektrik yang rendah? Jadi saya nampak aspeknya ialah mengenakan cukai kepada penggunaan, bukan pada nilai gaji. Jadi poin saya ialah asasnya kerajaan kena buat tindakan secara bersasar, subsidi secara bersasar. Itu langkah yang terpaksa dilakukan sekarang. Sebab itu saya juga mencadangkan agar dalam kita sebut bersasar ini, jangan menghukum golongan yang kaya. Dia sebut maha kaya, datuk kaya, semua kaya. Saya tak kaya dah, saya ahli parlimen, tak ada peruntukan. Kan? Jadi poin saya ialah orang kaya, dia bantu dalam Islam. Orang kaya ni tugasnya membantu orang miskin dengan bayar zakat. Macam orang bukan Melayu, dia ada kharaj, sistem cukai yang Malaysia buat sekarang, ada cukai-cukai tertentu. Jadi simbiotik orang kaya dengan orang miskin ni memang Allah Ta'ala jadikan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya ni akan bantu orang miskin pula bila dibantu, dia akan tinggikan performance dia, produktiviti dia, maka dia akan meningkatkan juga ekonomi negara. Simbiotik punya arrangement ni jangan diganggu. Kalau kita asyik tanam, orang kaya kena cukai. Jadi kalau orang kaya ni lari, dia pergi aspora, dia kerja kat luar negara, kerja kat Qatar, Abu Dhabi, mana ada cukai pendapatan? Zero tax. Jadi kita akan kurang pula pembayar cukai. Yang menyebabkan pembayar cukai ini yang gaji banyak ni yang boleh kena 26%, 26% tak saya cukai pendapatan. Yang duit ini boleh kita rolling untuk urusan OPEX dan juga CAPEX perbelanjaan negara. Sebab itu pada saya asasnya kena careful dalam apa jua penarikan subsidi. Yang penting keadilan yang ditetapkan oleh Islam, meletakkan sesuatu di tempatnya. Datuk, kita melihat Malaysia ni mempunyai kadar hutang yang tinggi sekarang ini. Bila kita kata hutang tinggi itu, mungkin ada yang katakan kita ada aset lagi, ada duit Petronas, KWAP dan sebagainya. Kita tahu pada ketika ini kita masih lagi selepas COVID masih merangkak-rangkak lagi dari sudut ekonomi. Ada yang katakan kita hutang banyak, kenapa nak susahkan rakyat lagi? Dan dari situ saya juga melihat kepada beberapa kenyataan daripada Datuk sendiri, kembalikan GST itu. Jadi kewajarannya hutang negara yang tinggi, menyusahkan rakyat, kembalikan GST. Apakah signifikan terhadap perkara ini, Datuk? Okay, GST ini kalau kita laksanakan, dia memang satu asas yang lebih luas. Tetapi pada masa yang sama, dia ada rebate cukai. Dan juga setengah cukai itu dia boleh diselaraskan. Jadi kita nak perkenalkan satu sistem pertukaian yang lebih luas, lebih cekap, lebih berkesan, lebih telus, dan pada masa yang sama kita tidak juga nak sangat membebankan rakyat. Jadi ini satu aspek penting. Jadi bagi saya, kami memang faham kerajaan memerlukan sumber kewangan untuk melaksanakan projek-projek ataupun pentadbiran negara. Yang penting ialah sumber kewangan yang kita dapat itu, kita nak gunakan pada tempat yang betul. Yang boleh memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara. Itu yang saya nak titik beratkan. Jadi GST ini kita nampak pada tahun 2017, kutipan GST itu sebanyak 44 bilion pada masa itu, kalau tak silap. Jadi dia ada lebih kurang 2 kali ganda kepada SST. Kita nampak sumber pendapatan itu kepada negara. Jadi
kalaulah kita naikkan 2% SST itu, dia bukan satu sistem yang boleh merangkumi seluas mana yang GST yang kita akan laksanakan. Itulah sebab kita kata kita setuju kalau kerajaan harus melaksanakan GST, bukannya SST dengan kenaikan cukai itu. Maaf Datuk, tetapi kalau kita imbas pada tahun 2018, MCA antara parti yang kurang menyokong kuat GST ketika itu. Walaupun mungkin ada sebilangan, tetapi orang kata beban itu diletakkan hanya kepada bahu BN, tetapi MCA tidak menyatakan apa-apa sokongan. Tetapi sekarang ini kuat. Kalau tak silap pada masa itu ada. Tetapi kurang kurang ada minat. juga. Sebab kita faham banyak negara di dunia ini melaksanakan GST. Itu satu sistem yang bagus. Sistem yang bagus tu mungkin dari segi rebate cukai itu masa itu banyak peniaga ada bangkitkan isu itu. Ini yang saya tadi sebut kepada YB itu, YB ya, mana kita kena improve sistem kutipan ataupun bayar balik cukai rebate tu. Baik, kita melihat juga banyak orang kata GST ni lebih telus berbanding dengan SST. SST ni adalah hidden sana hidden sini, dan juga kita katakan di akhirnya seperti Datuk katakan tadi, pengguna lah tak nak pengguna. Tapi Datuk, kita melihat sekarang ini apa pula berlaku Datuk kan? Dia berasaskan di belakangnya adalah parti politik Datuk. Nak bukan nak buat tak nak buat, nak bantu rakyat atau tak nak bantu rakyat. Kita walaupun kita bercerita mengenai ekonomi, tapi itulah faktornya. Dia begini, apa pun yang nak dilaksanakan. Pertamanya perlulah kerajaan memberi kenyataan kepada netizen. Kenapa dan mengapa yang 2% ini dinaikkan. Jadi difahamkan supaya rakyat benar-benar faham, gitu. Dan apa pula siapa yang sebenar-benarnya akan terkesan, fahamkan betul kepada rakyat. Dan bagi mereka-mereka, macam saya kata tadi, mereka-mereka yang kena, apa pula dia punya, kalaulah ada tadi bantuan-bantuan daripada kerajaan dalam bajet dia, kita ini saya cerita dalam hal pelacuran, kita peruntukkan untuk insentif yang ini untuk meringankan beban mereka yang terkesan tadi. Jadi ini satu perkara yang mana saya fikir polisi mereka, wakil-wakil rakyat di parlimen seharusnya memperincikan kenapa dan mengapa cukai ini dikenakan. Dan bak kata yang berhormat tadi, sistem percukaian yang mana bersasar tadi, saya sangat setuju. Jadi maknanya mereka yang terkena, maknanya yang betul-betul dikenakan cukai, mana dia tak kisah sebab dia mampu, dia boleh bayar. Jadi mana yang seperti contohlah bil, bil elektrik tadi. Ini satu saya nak bagi tahu lah. Dalam bil elektrik ni kebanyakannya orang tak tahu pun dalam bil tu sendiri sudah ada 2% charge, service charge. Apa pun saya tak, kenapa pula ada 2% ni? 2% dari of your total bill. Yang ini kebanyakannya orang tak tahu tu. Ini pun satu perkara je. Jadi 2% ni ke mana perginya? Ini harus diperjelaskan kepada rakyat. Dan kalau sekiranya besok pendek katalah dilaksanakan sistem yang mana bil elektrik ni dikenakan sebagaimana yang berhormat kata tadi, mungkin keadilan itu letaknya di mana. Begitulah. Jadi besok dia kena ni itulah keluarnya padu padu ni. Saya rasa orang mendata padu ni pun very slow. Mereka kenapa? Dan mengapa? Sebab orang mendata ni slow. Sebab inilah pasal ni pasal bentuk cukai yang mereka akan terkesan. Inilah dia. Jadi tak nak kena daftar juga.
Ya, jadi saya harapkan kepada penggiat dan pengusaha pelancong sabarlah dan kita kena terima kerana ini adalah kita tak boleh lari daripada dari siapa pun pemerintah. Saya rasa dia akan menekan cukai cukai yang mana dia akan membuat belanja pengurusan lah. Tetapi yang seharusnya lah Pak Yang Berhormat kata tadi dijelaskan dalam bila membentangkan bajet belanjawan tahun macam tahun 2024 itu saya tak nampak di mana cukai 2% ini akan dilaksanakan. Ini akan tergurislah kepada mereka. Kita dah kena tertipu. Dalam bajet tak ada ni. Tetapi sekarang kita dah kena. Ini satu-satunya saya rasa kerajaan lain kali kalau buat bajet make sure is there any potential income tax that you want to increase ataupun you nak introduce. Ini mesti sebab rakyat melihat dan dia kata sekarang dulu dia kata begini, sekarang ada pembohongan selama. So kita tak Betul. Yang Januari kenaikan tarif elektrik tu sebanyak 5% kan. Dia bukan saja kepada golongan B40. Dia banyak kepada golongan M40. Ya, betul. Dan kita tahu golongan M40 selalu saya tekankan dalam program saya antara paling terkesan lah. Tak ada insentif, susah nak beli rumah M40 ni kan, nak beli rumah murah tak boleh, tapi mereka adalah miskin bandar yang kita katakan. Gaji border ni payah Datuk. Tapi Datuk, macam mana kita pernah ada GST, kemudian kita hapuskan dan kita nak kembalikan. Apakah ia kalau mengikut beberapa kenyataan dakwaan, ia adalah satu proses yang sangat rumit untuk SST itu bertukar kembali kepada GST, Datuk? Proses? Bagi saya tahun 2016, tahun 2017 kita pernah laksanakan sistem GST. Jadi bukan sangat rumit sangat. Pernahlah kita laksanakan kutipan cukai itu pernah kita dapat. Jadi cuma yang penting ialah perancangan yang rapi. Kerajaan sekarang kalau kita faham kerajaan perlukan sumber kewangan untuk melaksanakan banyak program-program atau projek-projek untuk rakyat kita dan negara. Kita memang faham sumber pencukaian ni di dunia mana-mana pun every year dia akan naik, akan adjust. Tapi kalau kita ada sistem pencukaian yang lebih berkesan, lebih telus, lebih praktikal, pragmatik, kenapa kita tak nak gunakan? Kita harus letak isu politik itu, jangan kita campurkan isu politik dalam sistem pelaksanaan cukai untuk negara dan demi kebaikan untuk rakyat. Jangan kita still want to continue politicize the issue of any issue that at the end will be benefited the rakyat. So that I think GST itu bukan sangat susah kalau kita kembalikan. Memang sistem itu sudah ada. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Mungkin ada yang menyatakan bahawa kerajaan yang sama juga, kepimpinan yang lebih kurang sama juga yang sebelum ini membatalkan. Jadi kalau orang kata, YB sendiri pun pernah kan dalam ceramah-ceramah sebelum ini menentang habis-habisan YB. Tapi sekarang ini mungkin dah belajar dari kesilapan ataupun tadi YB kata tadi ada, di awal tadi YB kata dulu menentang GST itu kerana mendapat dokumen-dokumen, ada beberapa industri yang tak dikenakan. Apakah dokumen palsu yang dapat ketika itu, YB? Itulah. Pada saya, bila kita dalam kita mengurus keuangan negara ni, dia mesti akan ada hiccup here and there, kan? Dan kerajaan perlu berani untuk membuat dasar-dasar baru. Sewaktu diperkenalkan GST pada waktu itu, mungkin macam saya kata pada awal tadi, penjelasan tidak diberikan secara tuntas yang menyebabkan kita dalam Islam tidak boleh dikenakan cukai kepada semua. Islam punya prinsip tak boleh kena kepada semua. Jadi GST itu hakikatnya cukai kepada semua. Jadi di sana rupanya ada beberapa perkara-perkara faktor-faktor lain yang pada waktu itu dikatakan hasil daripada duit GST itu akan diberikan kembali kepada rakyat dalam bentuk BRIM sebagai contoh zaman Dato' Seri Najib. Jadi pertimbangan-pertimbangan inilah yang adanya ilmuwan-ilmuwan Islam yang melihat dari sudut apakah yang membolehkan dan dibolehkan. Bukannya kita nak menghalalkan perkara yang haram, tidak.
Tapi kita nak katakan apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Dan ini yang saya kata simbiotik tu. Kalau pendekatan kerajaan mengambil pendekatan supaya bekerjasama dengan pembangkang, maknanya kerajaan dan pembangkang bekerjasama, memberikan maklumat yang jelas, tuntas, dibincang dengan tuntas di bawah jadual kesah khas parlimen sebagai satu contoh. Maka polisi-polisi yang baru yang akan diperkenalkan oleh kerajaan ni akan boleh diterima oleh pembangkang dan akan kita sama-sama sebagai satu pasukan menceritakan kepada rakyat. Sebab kami pun adalah wakil rakyat. Dalam politik begitu, kita bukan maksud kita tidak ada prinsip puan ya. 98 hari itu saya penyokong kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masuk demo sana, masuk demo sini, kena sembuh sana, sembuh sini. Tapi sekarang ni saya tidak bersetuju dengan beberapa polisi-polisi beliau. Kan? Jadi itu biasa. Tinggal lagi apakah ketidaksetujuan kita itu memberikan kebaikan kepada rakyat. Bukan politicize all thing. Kita di parlimen, saya menang di Jalan Tok 8,000 kan. Tak pernah lagi Pakatan Nasional menang. PAS menang di Jalan Tok. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kemenangan. Maknanya rakyat telah memberi signal kepada kerajaan yang baru bahawasanya mereka boleh mengambil risiko menukar kerajaan bila-bila masa sahaja. Kan? Tapi yang saya bimbang, masih lagi ada pemikiran kolot pemimpin sekarang. Ketua negara sendiri, termasuk dengan pemimpin bawah dia, mengatakan, okey, sebab kerana rakyat tak bagi sokongan pada saya, kita zalim dengan dia. Jangan bagi peruntukan. Which is wrong. You portray politik zalim kepada anak muda. Do you think that anak muda akan sokong mereka pada PRU16? Yang kami terpaksa menggunakan duit allowance kami untuk memberi kepada rakyat. Apatah lagi 2% yang akan dikenakan. Harga barang akan naik. Macam mana rakyat nak buat kundi kahwin? Dekat kampung-kampung ni kundi kahwin ni mewah. Kan? Jadi macam mana kita nak bantu? Ahli parlimen kena tolong. Jadi ini yang kita katakan, saya nampak masalah ini berpunca daripada pemimpin yang masih lagi otak dinosaur, tak boleh fikir dengan politik dinamik sekarang. Politik dinamik sekarang ialah move together as a team. Kalau kamu nak bagi peruntukan, jangan bersyarat. Syarat mesti bagi A, B, C. Come on, kalau you nak bagi, jangan buat syarat. Macam yang kami buat di Kelantan, kami buat di Kedah, kami buat di negeri yang kami perintah. Di Terengganu kami minta maaf sebab kami tak ada pembangkang. Tapi kita bagi. Kita bagi pada kuantum yang sepatutnya. Begitu juga saya tengok kenapa kerajaan Perak boleh bagi. Kerajaan Selangor boleh bagi. InsyaAllah akan ada sedikit dia akan bagi peruntukan kepada ahli Dewan Undangan Negeri pembangkang. So, apa beza antara kerajaan Selangor, kerajaan Perak dengan kerajaan pusat? Mereka ni satu parti ke ataupun parti yang berbeza-beza? So, ketidakketentuan politik inilah sebenarnya yang menyebabkan pelabur tak datang. Kesannya kepada rakyat lah. Kesannya definitely akan terus langsung kepada rakyat. Semakin susah kita, Tok. Semakin susah lah kita. Ketidaktentuan politik Tapi kan saya nak bertanya, bagaimana Datuk Lawrence, sebelum kita pergi kepada Datuk Khalid, kita nak memastikan 2% itu diberikan ataupun dikenakan kepada pengguna ni tidak membebankan pengguna. Seperti katakanlah mereka dicukai RM2 tetapi dia tidak mengenakan kepada kita ini RM5. Contoh. Sebab apa-apa sahaja beli makanan pun tadi dia punya supply chain dekat belakang-belakang tu ada plastik, logistik, minyak dan sebagainya. Sebab kalau berbanding dengan GST tu kita ada semua tu didaftar kan. Dan ini tak ada ketelusan SST. Jadi macam mana kita nak memastikan tak terbeban pengguna? Inilah soalannya apabila kenaikan cukai 2%, pendapatan negara bertambah, bebanan kepada rakyat takkan tidak berlaku, tidak bertambah. Kalau tidak, macam mana pendapatan negara boleh bertambah? Bila GST, pendapatan percukaian itu bertambah kerana banyak bidang atau area-area yang terlepas ketirisan tu. Itulah yang kita sebut. Jadi kalau SST itu kita naikkan, susahlah sangat kalau kita kata barang itu tidak naik dan bebanan kepada rakyat itu tidak berlaku. Ini yang kita amat risau dan bimbang. Saya nak tambah sikit. Pada saya kerajaan perlu melihat sumber-sumber baru dalam pencarian kewangan negara. Kita melihat adanya isu rare earth kan.
material baru yang boleh menjadi game changer kepada ekonomi negara pada masa akan datang, ekonomi dunia pun. Jadi saya sebagai ahli parlimen pembangkang pun, kita amat bersetuju pada kerajaan mencari sumber-sumber baru. Maknanya tidak mengenakan cukai sekarang kepada rakyat, memberikan subsidi bersasaran yang adil dan mencari sumber pendapatan baru macam yang Datuk kata tadi. Sebab kalau kita kenakan, dan Datuk pun cakap tadi, kalau kita kenakan cukai tapi duit itu kita jelas kepada rakyat apa yang kami boleh berikan balik kepada rakyat. Itu yang boleh menenangkan rakyat. Sekarang ini rakyat dalam keadaan yang amat susah. Dan dikenakan dengan satu berita yang berat seperti 2% 1 Mac ini, maka rakyat masih lagi dalam keadaan yang safe, ambil safe mode, jangan berbelanja. Bila jangan berbelanja, habis PKS dan menyebabkan pengangguran akan meningkat. Ramai yang menyatakan bahawa betul Datuk, beli barang dulu 10, sekarang bukan 8 tu, 7, 6. Lagi rendah. Walaupun berbelanja di kawasan ataupun kedai-kedai biasa saja. Tapi inilah yang menyusahkan hati rakyat. Kita nak dalam tempoh 2024 ini ekonominya okey. Datuk Khalid, jangkaan ekonomi 2024 pada pandangan Datuk? Saya ni bukan ekonomis, tetapi sebagai orang berniaga, kita akan tengok saya tahu. Kalau sekiranya indikator, good indicator for ekonomi kita dah lama lah kita tengok kan. Kalau saya dalam bidang construction, perumahan, kalau rumah itu laku, maknanya indicator, economic indicator is good. Maknanya there are purchasing power for people to buy the building. People are employed, ada better income, and they have the purchasing power to buy. Jadi not only housing, mungkin yang lain-lain sekali, termasuklah kereta. Kalau dah mula kereta dah tak laku, kurang sikit laku, rumah tak laku, there's a lot of abundant housing and all that, itu indikator dah tak baik, ekonomi dah tak baik, orang dah tak melancong ke. Jadi maknanya inilah sesuatunya, semua sectors berharapkan kalau yang 2% naik ni, jadi maknanya akan terjejas atau tidak. Jadi benarnya sektor perumahan pendek katakan, sudahlah sekarang ni harga rumah memang Bayu kata tadi even M40 pun tak boleh kan. Jadi maknanya bagaimana lagi kerajaan boleh membantu untuk melegakan, meringankan beban yang akan ditanggung oleh mereka-mereka yang terkesan ni. Jadi macam jelah, saya rasa kerajaan sendiri pun banyak subsidi JLC mereka kan. Ini pun satu hal. Dan JLC ni kalau misalnya tidak mereka ni tidak pandai mengurus perusahaan mereka, ini pun akan termasuk dalam kalangan mereka yang akan mendapat kesan dan merugikan ataupun banyak jadi pada antara kaki tangan akan dikurangkan. Itulah dia. Saya takut besok ni tol ni yang paling berbahaya lagi. Orang dah lah harga minyak naik, mungkin harga minyak akan naik lagi dengan 2% ni. Dan harga tol lagi naik dan tambang-tambang transportasi akan terus naik. Jadi ini akan memberi satu perkara yang dikatakan orang ekonomi kata inflation yang begitu ketara, dan ini akan memudaratkan ekonomi lah. Datuk setuju? Ya, bagi saya tahun ini ekonomi sangat mencabar. Sangat mencabar. Kita tahu global konflik dari segi politik, ada 2-3 peperangan sedang berlaku lagi. Di samping itu juga tahun ini lebih kurang ada 70 negara akan menjalankan pilihan raya. Jadi negara-negara besar tu, US, UK, India, Indonesia baru-baru ini, jadi dia merangkumi lebih kurang 40% populasi dunia dan lebih kurang 50% ekonomi dunia. Jadi inilah faktor-faktor luar yang disebutkan. Jadi kita sudah tahu benda ini akan berlaku. Jadi bagi kerajaan harus mengadakan mitigation plan
dan juga dasar-dasar baru untuk menghadapi cabaran ekonomi yang akan kita hadapi untuk tahun ini. Sedangkan lagi banyak cukai baru kita akan laksanakan bulan Januari, bulan Mac, Mei dan seterusnya. Subsidi akan kita tarik balik untuk bahan api, tarif elektrik kita sudah tahu bulan Januari, dan juga SST ni satu hari bulan Mac akan dinaikkan 2% lagi. Benda faktor ini saya lihat dia akan memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi negara dan rakyat kita. Baik. YB sendiri melihat ketidaktentuan. YB juga menyatakan bahawa ringgit semakin melemah dan sebagainya. Apakah dalam tempoh kita baru memasuki Februari ini, ekonomi kita ni pada peringkat awal tidak okey ya, kerana kita ada pilihan raya di negara-negara, ataupun sebenarnya boleh dipertingkatkan dalam tahun ini? Disclaimernya, saya bukan ekonomis, seperti yang Datuk Syukur cakap tadi. Yang keduanya, kita membaca dari sudut keadaan politik semasa. Dia begini, Puan, PRU ke-15 telah pun diberikan satu signal, maknanya siapa saja yang menjadi kerajaan pasca PRU ke-15, dia akan menghadapi situasi ini. Sebab kesan ekonomi global ni bukan sehari, dia jangka masa panjang. Jadi apatah lagi waktu itu signal tu cukup besar, peperangan Rusia, Ukraine melibatkan NATO dan sebagainya. Jadi memang it's a straightforward, siapa yang menjadi kerajaan, dia kena menyelesaikan masalah. Jadi maknanya sekarang ini kebetulan kerajaan itu di bawah kerajaan Madani. Jadi rakyat mendambakan perkara-perkara yang telah kamu janjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Kenapa tidak dilaksanakan? Contoh, kalau dahulunya kamu yakin yang kamu boleh bawa Malaysia ni to the greater height, tapi kenapa tidak berlaku sekarang? Sebab itu saya melihat kepada kepentingan untuk kerajaan kembali semula kepada drawing board. Sebab indikator ni banyak. Kalau tanya orang Subjabatan Expert dalam pelancongan, dia lebih tahu dah. Datuk Syukur lebih tahu 5 tahun macam mana projection untuk industri pelancongan. These people ni, the Subjabatan Expert ni sewajarnya dipanggil, dibincangkan, dituntaskan dan dilihat apakah package model ekonomi yang terbaik untuk kita bawa bagi menghadapi suasana sukar ini. Dan macam saya ada cakap kat Datuk Ayar Lawrence tadi, saya kata tentang isu black economy, shadow economy juga perlu diselesaikan. Kalau kerajaan sekarang ni berani untuk buka file-file lama dan isu-isu rasuah, kenapa tak kerajaan juga empowerkan penguasaan untuk kita stop the black economy atau shadow economy? Sebab atas literaturenya banyak, atas kata-kata tulisan-tulisan mengatakan banyak juga duit kita ni tiris kerana black economy. Sebab itulah bila kerajaan dahulunya memperkenalkan GST, ia merupakan satu langkah yang welcome sebenarnya, kerana in order for you to get back the 6%, you kena you kena buat paperwork, you kena register you punya perbelanjaan, you punya perniagaan. Jadi dia akan dapat angka yang lebih accurate. Jadi poin saya, semua factors ini perlu kita kaji, kita teliti, dan subject matter expert perlu dipanggil untuk kita pastikan model terbaru. Dan model ini perlu diangkat bersama-sama dengan ahli legislatif, sama ada kerajaan atau pembangkang. Kita kena ada satu suara. Jadi sebab itu saya minta supaya pemikiran lama ni kita tolak ke tepi. Kalau kita boleh kalau kita betul-betul nak pulihkan ekonomi, first kali mindset change. And behavior change. Mindset ni kena jangan politisasi lagi. Pilihan raya lambat lagi. Kecuali lah kalau Datuk Seri Anwar nak berubah cepat. Tapi pilihan raya ada lagi 3.5 years lagi kan, 3 tahun lebih lagi. Jadi pastikan tak ada langkah-langkah lah YB. Tak terpulang lah. Kalau dah teruk sangat, kita kena melangkah lah. Aduh, macam mana kita nak memastikan ekonomi okey kalau politik kita pelbagai langkah kita Dubai, London dan sebagainya ni? Saya tidak mahu komen tentang langkah tersebut seperti ada fakta yang menyokong pada langkah tersebut. Poin saya ialah kalau kita betul-betul ada mindset change, bagi masa boleh? Bagi masa kepada kerajaan sekarang? Bukan bagi masa kepada kerajaan sekarang. Kerajaan dah berjalan selama setahun. Sekarang ni dah setahun lebih. So apa move ni akan dibuat oleh kerajaan untuk meyakinkan kepada rakyat? Jadi kalau rakyat tidak yakinkan, kepada siapa lagi rakyat nak berharap? Baik. Menyentuh mengenai GST, Datuk Lawrence, nanti kita sambung lagi YB. Saya nak memetik apa yang dinyatakan oleh Menteri Ekonomi kita, Rafizi Ramli, kata
kita mahu beban GST itu dikenakan kepada kelompok khusus, bukannya terhadap seluruh rakyat. Ini menjawab kepada beliau kata kerajaan sekarang bukan anti GST apabila ramai nak kembalikan. Tetapi GST itu tidak dikenakan kepada semua, dan SST ini lebih kepada siapa guna, siapa kena bayar. Jadi dia dah ada kat situ kita katakan pro and cons-nya. Tadi Datuk kata boleh buat itu untuk rakyat, tetapi Menteri Ekonomi sendiri sudah menyatakan begini. Pandangan Datuk macam mana? Ya, kita tengok kiraan 2017 tu. Kutipan cukai bagi GST lebih kurang 2 kali ganda ikut anggaran dan juga kiraan pada tahun 2017 tu. Dia sebenarnya tu 2 kali ganda. Jadi kita bukan nak kata GST 6%. Mungkin kalau nak kembalikan GST, kita boleh laksanakan permulaannya dengan 4% dulu. Pada masa yang sama, subsidi barang yang tidak ada itu mungkin kita ditundakan. Sebab kita dapat sumber pendapatan yang dapat dipertingkatkan. Jadi GST itu yang kita nampak dia dapat ketirisan cukai itu. Jadi SST kalau kita naikkan, dia cuma untuk sebahagian mana area-area ketirisan itu dia tidak merangkumi. Itu yang kita titik beratkan. Jadi GST bila kita laksanakan, kita tahu banyak negara sudah adakan sistem ini dan pernah kita laksanakan pada tahun 2-3 tahun yang masa 2017 tu. So kita gembira juga apabila Menteri Ekonomi kata boleh dia pertimbangkan untuk kembalikan GST. Jadi bila kita sudah ada pengalaman, apabila kita nak kembalikan, kita lah buatlah perancangan yang rapi. Mana-mana area yang kita rasa dia akan bebankan rakyat tu, kita buat ubah suai lah. Kita boleh buat pengubahsuaian. Ada rebate cukai selaraskan. Mana YB kata mungkin ada item-item yang mana kita kecualikan untuk GST. Boleh kita lihat secara teliti dan rapi. Kita boleh lihat balik. Jadi kita pernah ada pengalaman. Jadi masa kita nak laksanakan, kita boleh pakai balik penasihat-penasihat ekonomi kita, pakar-pakar sebelum ini yang telah melibat dalam bidang GST pelaksanaan ini, untuk kita akan, bila kita kembalikan, sistem ini akan lebih telus dan lebih berkesan dan lebih pragmatik. Boleh dikembalikan, tetapi ada perkara-perkara yang perlu tambah nilai, tambah baik lagi. Tapi ialah bukan mudah lah Datuk, kan kita nak kembalikan perkara yang kita dah hapuskan. Datuk, kali kita melihat juga di hujung ini kita melihat walau apa pun orang tetap akan pergi bercuti. Ada duit, tak ada duit, dia tetap kena bercuti. Ada duit, tak ada duit, orang akan spend beli barang. Murah atau mahal terpaksa beli. Itu adalah realiti. Nak makan kan? Nak makan. Dulu mungkin dapat makan yang mewah-mewah sebulan sekali. Sekarang mungkin jadi 2 kali. 2 kali. Puasa lebih lah. Puasa lebih. Tapi ikat perut, kita dah terbiasa daripada 2017 lagi kan, ataupun 2018. Ketika itu Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad kata semua kena ikat perut, hutang negara bertambah. Sampai bila agaknya rakyat perlu menelan segala perkara-perkara ini kerana ekonomi yang tidak stabil, pelancongan dari sudut apa sahaja, Datuk? Yalah, saya setuju dengan yang Berhormat tadi kata bahawa now both sides lah, opposition and the government, both parties lah, need to focus, no more politics for the time being, but fokus betul-betul dan terbaik untuk negara. Sebab kita business people, we would like to see negara kita ini maju dalam keadaan yang stable, politiknya stable. Bila politiknya stable itu maknanya there is no politics. Ni bergaduh ni. Jadi kita nakkan because your election finish, you are wakil rakyat already. So as a wakil rakyat, you are wakil kepada kita, and then you bincanglah dengan kerajaan baik-baik dan what is the best for rakyat, dan buatlah dasar yang terbaik
dan apa juga bentuk yang akan dilaksanakan buat untuk rakyat dan terbaik. Jadi maknanya is time, high time for both of them to see that they work for the good of the nation, and this is to make sure that we are coming to be on the top lah. Sekarang ni dulu kita pernah menjadi Asian Tiger. Sekarang ni langsung hancur. I don't know what happened. Because of politik lah. Because of politik lah ni. So now kan kita orang berniaga ni kita nakkan stability of the economy. And then when you are stable, and then utang you dah berkurang, jadi maknanya that will affect the currency rate also. So the currency is slowly getting strength. Jadi confidence kita orang berniaga pun ada confidence. Dan orang yang nak berniaga, nak buat investment ke tempat kita pun ada confidence. So all this good planning from both side lah. Not only the government, kanan government ni dia kalau dari segi dia tak boleh. It must be kerjasama daripada all sectors dan melibatkan juga orang-orang seperti kita. We are the business people, we are the movers, we are the shakers, and we must be inside there to be together. Dulu dia orang pernah buat ni majlis tindakan ekonomi negara, dia libatkan the private sectors to be. Sekarang ni saya pun tak tahu apa dah jadi. Jadi maknanya dalam keadaan sekarang yang mana kita sedang menghadapi satu cabaran yang begitu yang begitu kita nak nampak lah, kita terasa lah. Maknanya kita tahu say lah the war Palestine yang nak berkata, kita tahu apa dia punya efek kepada kita, sebab yang kita menyokong ni kita bantu Palestin, tapi di sebaliknya apakah negara-negara OIC yang lain tu betul-betul 100% membantu. Saya tengok ada negara tu, negara Arab tak membantu. Jadi maknanya apa yang kita buat ni, kita pun mesti kata kepada kerajaan yang mana yang tak membantu ni, kita sama-sama negara Islam, kita patut, kalau kita kata boycott, kita boycott. Ini tak seperti yang saya baca negara Turki bila kata Erdogan jual senjata dia kepada ni Israel untuk ni macam mana ni ekonomi dia. Begitu juga Saudi, dia ada kait-mengait dengan ekonomi. Jadi maknanya dia tak sokong penuh. Tapi kalau misalnya dia sokong penuh, 100% tak sokong, maknanya saya kata ini Israel boleh runtuh dengan cepat. Begitu jugalah dalam Malaysia ni, kalau sekiranya both parties tadi really work together and see to that negara Malaysia ni akan menjadi satu negara yang gah. Boleh kita saingi kawan kita di sebelah South sana, Singapura. Tengok Singapura, dia kecil tapi dia macam mana hebat kan. Inilah saya saya setuju dengan pandangan Dato'. Bukan saja kerajaan tetapi pembangkang juga. Semua ahli politik harus berganding bahu, kerjasama, sekali dengan pelibatan swasta juga, ahli-ahli korporat, businessman yang boleh memberi cadangan-cadangan yang membina untuk kebaikan dan kepentingan rakyat dan negara. Jadi ini sangat penting supaya kita boleh merangsangkan lagi ekonomi negara. Dan juga saya setuju dengan YB kata, kita harus mencari, bukan saja kita lihat kenaikan cukai, kita laksanakan cukai-cukai baru, kita harus lihat juga pendapatan negara dari industri yang baru, macam rare earth, mungkin industri-industri yang baru dengan AI dan sebagainya, untuk kita tambahkan bukan saja pendapatan kepada negara, tetapi kita wujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Ini sangat penting. Pada masa yang sama juga, haruslah kita menarik pelabur-pelabur asing ke negara kita. Itu penting juga supaya membantu merangsangkan ekonomi negara. Baik, kita dah nak berakhir, tetapi ada satu soalan penting saya nak ajukan. Majoriti ramai peniaga mula marah kerana sekarang ni bekalan bahan mentah tak ada, Dato'. Okey, ini berbalik kepada PKS dan sebagainya tadi kan. Di pasaran kita ni bawang tak ada, beras pun tak ada. Dah SST nak dinaikkan 2%. Jadi itu adalah orang kata
apa yang perlu dialami, dilalui oleh rakyat. Jadi apakah kerajaan harus memastikan perkara-perkara asas ini, bekalan-bekalan asas ini cukup di pasaran? Kalau nak naik SST naiklah berapa pun, tapi benda ni ada di pasaran. Atau macam mana? Ya, ini yang saya rasa, yang saya cakap tadi, ekonomi kita sangat mencabar. Kekurangan bahan mentah. Jadi kerajaan harus lihat, bukan saja kita lihat dari import saja. Kita kena tambahkan hasilan di tempatan je. Jadi kita galakkan pertanian, galakkan lebih orang jadi berlibatkan dalam bidang pertanian supaya contohnya beras kita, tambahan kita, penghasilan beras itu kita dapat tingkatkan. Bukan saja kita bila masalah ini timbul, kita lihat kepada ekspor, import and so on. Jadi haruslah kita ada satu perancangan yang lebih panjang dalam jangka masa yang sederhana dan juga panjang untuk mengatasi masalah ini. Kalau tidak, bahan mentah ini dia akan berlaku sebab dengan keadaan cuaca dunia semakin berubah kan. Kita tahu mana-mana pun bahan-bahan mentah ini penghasilan dia terjejas. Baik, mungkin di penghujung ini YB melihat tadi Datuk kata untuk memastikan kelangsungan ekonomi di Malaysia ni baik, kerajaan harus memastikan ada usaha sama, kerjasama antara politician, parti politik, NGO, usahawan. Apakah dalam tempoh 1 tahun lebih sikit ini perkara itu tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh kerajaan, sedangkan YB kata tadi dalam Parlimen Pembangkang pun sering disisihkan peruntukan tak ada. Apakah perkara ini tak ada, tak berlaku? Itulah, saya rasa jawapan itu ada pada rakyat dan lihat pada keadaan sekarang. Itulah jawapan. Kalau kerajaan mempunyai two-third majority yang firm, kenapa boleh jadi keadaan seperti sekarang? Mereka claim dia ada two-third majority. Jadi kenapa kata politik tak stabil? Sebab polisi-polisi, certain polisi hanya memerlukan majority je. Dia tidak memerlukan two-third. Jadi dalam keadaan kerajaan menikmati two-third majority, sewajarnya banyak polisi-polisi yang baik boleh diperkenalkan khusus kepada rakyat. Dan saya amat tertarik tadi dengan pendekatan Datuk Ayah Lawrence tadi. Macam saya katakan, sumber baru, industri baru seperti industri halal hub perlu kita majukan lagi. Keselamatan makanan, kedaulatan makanan, it will address apa yang Puan cakap tadi. Bahan mentah tak ada. Dalam keadaan negara kita subur, kenapa kita tidak membuat polisi-polisi lebih menarik kepada anak-anak muda untuk involve dalam bidang agriculture modern? Saya tak kata sistem style lama, style baru, pertanian baru, pertanian moden yang dari sudut pelaburannya akan membuahkan keuntungan yang lebih cepat. Satu, keduanya ia akan menambahkan kemandirian kita terhadap bahan mentah yang tidak perlu kita import daripada luar. Saya dengar jawapan daripada Menteri Saudara Mat Sabu bila dia kata negara India dia masalah dia pasal bawang, tapi kita boleh ambil daripada tempat lain sebagainya. Itulah saya kata, kalau kita boleh membuat polisi-polisi baru dalam keadaan sekarang, tidak terlambat untuk kita kembali untuk menjenamakan Malaysia sebagai negara pertanian moden. Yang dahulunya nenek moyang kita memang mahir dalam bidang ni. Nenek moyang kita mahir dalam bidang satu, pengurusan. Sebab itu kita boleh mentadbir pelabuhan Melaka. Di antara pelabuhan yang pada dekad 15, pada abad 15 dahulu adalah pelabuhan yang tersibuk di dunia. Orang Melayu yang urus tu. Kan? Mengurus pelancong-pelancong daripada peniaga-peniaga daripada China, Tiongkok, daripada Gujarat, daripada Eropah yang datang. Maknanya orang Malaysia ni memang satu, pandai berniaga. Keduanya apa yang dia berniaga? Dia berniaga bahan-bahan yang kita ada. Jadi nenek moyang kita dah mahir dalam bidang itu. Jadi sebenarnya kita perlu atraktifkan polisi-polisi itu untuk menarik minat anak-anak muda supaya mereka boleh involve, dan kita ada two-prong strategi. Kita dapat bahan mentah dan kita dapat mengurangkan pengangguran. Ketiga, kalau kita kaya, kita boleh ekspor pula keluar untuk menambahkan pendapatan negara. Baik, saya kira itu satu penutup yang sangat baik. Ada yang kata, Haslina, mohon ini part 1, nanti kita buat lagi part 2. InsyaAllah kita akan jemput panel-panel. Sebab ini kisah masyarakat, kisah yang melibatkan poket rakyat ini, kehidupan rakyat ni mereka nak dengar, mereka nak dengar idea nanti. Kan? Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel hari ini yang membicarakan mengenai SST 8% yang akan naik pada 1 Mac nanti. Ada pro and cons ya, perlu ada polisi, perlu
perlu ada dasar yang bagus, perlu ada bisnes-bisnes barulah sebenarnya kan. Kalau ikut bahasa laymannya adalah kerajaan ni jangan ego untuk mengutarakan ataupun mencari solusi terbaik. Carilah orang kata usahawan, carilah pembangkang untuk dengar. Orang kata libat urus itu perlu diadakan dalam kelompok yang lebih besar. Bukan hanya circle mereka saja. Itu untuk manfaat Malaysia secara amnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Muhammad Khalid Harun, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA. Di sebelahnya yang merupakan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi dan PKSMCA, Dato' IR Lawrence Low. Dan juga di hujung sana, Ahli Parlimen Jerantut juga merupakan Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Konsumer dan Kepenggunaan PAS, YBR Haji Khairul Nizam Kirudin. Sudi bersama-sama dengan kami hari ini kita berbicara mengenai SST. InsyaAllah kita akan buat lagi part 2. Ada yang minta kerana perkara ini melibatkan rakyat Malaysia. Jumpa lagi, saya Haslina AR Kamaluddin. Jumpa lagi dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because